Okey, dalam masa beberapa minggu yang lalu saya banyak menerima pertanyaan pelajar, terutamanya pelajar tingkatan 4 yang akan menduduki peperiksaan tentang rumusan. Banyak soalan, tanpa kita kongsi satu video tentang bagaimana nak jawab rumusan. Nombor 1, rumusan ialah soalan kertas 2 yang perlu dijawab dalam 4 perenggan. Okey, 4 perenggan, 1 pengenalan, 2 isi-isi tersurat. Isi-isi tersurat ini diambil bulat-bulat daripada petikan. Banyak juga pelajar selalu tanya saya, can I copy and paste? Of course you can copy and paste. Sebab arahan tak kata gunakan ayat anda sendiri. Arahan ayat anda sendiri hanya untuk soalan 2A2. 2A2 jawapan ada dalam petikan, tapi kamu tak boleh salin bulat-bulat. Tapi isi tersurat not a problem. Di sini isi tersirat. Isi-isi tersirat tak timbul masalah sebab ini idea kamu sendiri. Ini idea kamu sendiri. Dan akhir sekali kesimpulan, dan semua jawapan ini dalam 120 patah perkataan. Adakah jumlah patah perkataan dibilang? Ini satu lagi soalan yang sering ditanya. Memang dibilang. Jadi pemeriksa bilang sampai 120, dia stop. Maybe 121, 22 dia masih bagi peluang kepada kamu. Jangan pandai-pandai tulis panjang tapi di sini tipu. It's not going to work. Okay? They actually count because it's part of their job. Okay? Itu kerja pemeriksa kertas. Dia akan bilang dan dia akan pastikan kamu tidak diberi markah jika tulis lebih 120. Jadi 4 perenggan jawaban. 1 perenggan bulat-bulat kita ambil daripada petikan, 1 perenggan idea kita sendiri. Ini pengenalan, ada 2 cara tulis kamu tahu, dan ini kesimpulan. Okey, hari ini kita nak tengok satu soalan yang saya buat sendiri. Soalan ini berkaitan dengan gotong royong. Okey, gotong royong tak semestinya senang. Walaupun topik ni mudah, kamu tahu, kamu pernah buat sejak darjah 6. Tapi dalam rumusan dia akan pilih sudut-sudut yang sukar dijawab. Okey, contohnya di sini tengok. Isi tersurat dia bagi kekangan. Apa maksud kekangan? Kekangan? Halangan. Halangan. Kekangan maknanya halangan ataupun rintangan ataupun hambatan. Okey, halangan-halangan dalam pemupukan aktiviti gotong royong. Tengok ada dan, apabila ada dan, ini adalah isi tersirat, ialah implikasinya. Apa maksud implikasi? Kesan. Kesan. Implikasi bermaksud kesan-kesan. Okey, implikasi ialah kesan-kesan. Jadi ini diambil daripada petikan. Okey, bagi semua isi yang ada dalam petikan tadi, nombor 1 apa? Apa halangan kita nak pupuk gotong royong tapi ada banyak masalah? Apa halangan yang diberi dalam petikan? 1. Sambutan ahli masyarakat. Okey, one by one. Sambutan masyarakat. Sambutan ahli masyarakat terhadap aktiviti bergotong royong agak dingin. Okey, sambutan masyarakat dingin. Saya nak buat program gotong royong, people don't support. Is it a halangan? Yes, very good. Number 2. Kesentuhan golongan masyarakat tidak sempat menyertai. Okey, ada pihak yang tak sempat sertai. Dia support, dia mau support tapi tak sempat sertai. Satu lagi halangan. Very good. 3. Ibu bapa pula jarang sekali mendorong anak-anak mereka supaya menyertai aktiviti-aktiviti bergotong royong. Okey. Peranan ibu bapa. Ibu bapa jarang memberikan galakan. Halangan ketiga. Halangan keempat. Para pemimpin masyarakat kelihatan kurang bersungguh-sungguh. Okey, pemimpin masyarakat macam wakil rakyat, ketua kampung, semua kurang berminat ataupun kurang bersungguh-sungguh. Okey, very good. 5. Amalan semasa masyarakat yang mementingkan kebenaran. Amalan masyarakat yang mementingkan kebenaran. Is that the 6th isi? Okey, dalam latihan ini saya hanya beri 6 isi. Dalam pemeriksaan sebenar kamu akan nampak 8 hingga 10 isi. Dalam pengalaman saya, rumusan isi paling kurang pada tahun 1996 hanya diberi 6 isi. Saya masih ingat soalan ialah faktor-faktor remaja suka main video game 1996. Only 6 isi. Why? Topik senang. Tapi pada tahun 1999 pertama kali perkataan kekangan digunakan, kekangan dalam penerbitan buku ilmiah. Sebab soalan susah, lembaga peperiksaan bagi 10 isi. So normally it will be 8 to 6 to 8, 8 to 10. No 6 lah, sure.
isi akan ada 8, 9 macam ni. Okey, biasanya setiap tahun ada isi. Tapi ini boleh berulang, 6 isi sahaja ini boleh berulang, ini pun boleh berulang, bergantung pada jenis soalan. Okey, so kita dah dapat tersurat tadi. Sekarang kita terus masuk tersirat. Tadi apabila saya bincang, saya meneliti, memantau jawapan kamu, ada pelajar yang tulis implikasi ini sebagai kebaikan atau keburukan gotong royong, which is totally out. You are totally out. Okey, sekarang tengok. Ada halangan dalam pemupukan aktiviti gotong royong. Aktiviti gotong royong banyak halangan. Ini membawa kesan. Apa kesannya? Itu yang kita tanya. Apa kesan? Who can answer? Masyarakat nak buat gotong royong, tapi ada banyak halangan. Because of the halangan, we cannot do enough gotong royong. Akibatnya, what happens? The country become dirty. Country becomes dirty. Persekitaran, kebersihan persekitaran terjejas. Kebersihan persekitaran terjejas. Maybe you are right, but you are not close enough. Kamu jangan fikir macam ni ya. Kalau tak ada gotong royong, implikasinya ialah tempat tak bersih, lepas tu pembiakan nyamuk Aedes, orang mati, kadar kematian meningkat. You cannot be going like that, way. Your tersirat has to be as close as possible with the topic. Implikasi tidak bermaksud anything you like. No. So saya bagi isi pertama, tuliskan. Siapa ada jawaban? Siapa ada jawaban? Willing? Tersirat, do you have any? Hubungan kekeluargaan yang sempurna. Hubungan kekeluargaan yang renggang. Bukan kekeluargaan, ini bukan masalah kekeluargaan. Ini masalah apa? Masyarakat. Jadi hubungan kemasyarakatan kian renggang. Okay, good point. Tuliskan. Hubungan kemasyarakatan kian renggang. Okey, boleh terima. Kerana tak ada gotong royong, hubungan ini tidak dapat dipupuk, tidak dapat dieratkan. So implication of this ialah hubungan jadi renggang. Okey, very good point. Dan dia pilih perkataan masyarakat, bukan keluarga. Ini bukan isu keluarga. Ini bukan isu keluarga. Okey? Yes. Satu lagi. Kalau gotong royong tak boleh dibuat banyak dan bilangan halangan ni katakan terus bertambah dalam 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, we cannot have even one gotong royong per year, what's going to happen to the next generation? They don't want to do gotong royong at all. They don't want to do. Not only they don't want to do, they may not even know what is gotong royong. So macam mana nak tulis dalam BM yang betul? Tuliskan. Nilai murni ini ataupun nilai murni masyarakat ini akan ditelan zaman. Nilai murni masyarakat ini akan ditelan zaman. Okay, that is a good point. Akan dilupakan, terutamanya oleh generasi akan datang. Okay? Akan ditelan zaman ataupun akan dilupakan, terutamanya oleh generasi akan datang. Ini baru rapat, isi kita rapat. Orang nak buat gotong royong, banyak halangan. Akibat halangan ini apa yang berlaku? Hubungan masyarakat semakin renggang. Nilai mungkin akan hilang. Apa lagi? Kalau gotong royong susah, is perpaduan also going to be difficult? Yes. Jadi saya boleh kata satu lagi isi ialah menyukarkan. Implikasinya adalah menyukarkan proses pemupukan perpaduan ataupun integrasi nasional dalam masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Okey, menyukarkan, menjadikan proses itu susah. Kalau selalu ada gotong royong 3 bulan sekali, perpaduan will be easier. Now because gotong royongnya banyak halangan, implikasinya adalah perpaduan sukar dipupuk. Okey, saya dah bagi 3 isi. Dalam peperiksaan kamu hanya perlu tulis 2. Okey, pelajar yang baik selalunya ditulis 6 isi tersurat, 2 isi tersirat. Itu pelajar yang baik lah. Pelajar yang lebih baik, dia akan tulis 7 tersurat dan 3 tersirat, tapi dalam 120 patah perkataan. Boleh tak saya gabung 2 isi dalam 1 ayat?
Boleh. Boleh, tapi tidak digalakkan. Di sini jangan gabung lah ayat isi pertama, jangan gabung, jangan gabung, jangan gabung, jangan gabung. Once you're confident, you got about 5-6 isi betul. Isi yang later which you are not very sure, take 2, put in one sentence. Just use dan. Ini dan ini juga merupakan halangan. So gabung hanya towards the end of your paragraph. This here we are taking a risk. Isi itu kamu tak tahu betul ke tidak. Rasa macam betul. Okay, take. This one also not very sure. Put together. Yang very sure, tulis dalam satu ayat. Sama juga tersirat. Okay. Bagi kebanyakan pelajar, saya dah bagi budget jumlah patah perkataan yang saya bagi. Pengenalan boleh guna dalam 10 hingga 12 patah perkataan. Kesimpulan boleh guna dekat 13 patah perkataan. Isi tersurat ni kamu boleh guna hampir 70 dan tersirat guna 25 patah perkataan. If you do this, you will achieve 120 words, below 120 words. So pastikan habis pengenalan terus bilang lah. Jangan tunggu sampai habis. Okay, habis pengenalan bilang. Below 12, you're okay, good. Habis 6 isi tersurat bilang. Below 70, good, pass. Ini habis 2 isi bilang. Kalau kurang 25, pass. Tulis kesimpulan, bilang. Kalau kurang daripada 13, very good. Kadang-kadang ini akan jadi panjang, lebih panjang. Ini akan jadi pendek. Up to you lah, you play with your number of words. Faham? Dan satu lagi perkara yang kamu perlu beri tumpuan ialah dalam menulis isi ini, cuba tulis seberapa ringkas yang boleh. Sebab rumusan hanya perlukan isi. No huraian, no huraian, no contoh, no peribahasa. Zero huraian, zero peribahasa, zero contoh. Itulah jawapan rumusan yang lengkap. Okey? Ada soalan? No. Siapa ada soalan? Okey, dalam buku saya ni saya dah berikan semua perkataan yang sangat-sangat penting untuk rumusan. These words you must know. If you don't know these words, difficult to do rumusan, terutamanya apabila soalan tanya perkataan-perkataan yang kamu jarang jumpa di sekolah. Sekolah banyak ajar sebab, kesan, langkah, kepentingan. Pergi exam, they'll ask something new. So you better be prepared. Boleh faham semua? Okay, teruskan tonton video Cikgu Sugus. Don't study last minute. Okay, start now. Thank you.